Masalah sumpah bohong supaya dapat kemahuan mengikut nafsunya. Di tajuk ni kita gazet 3 bulan tuan-tuan ni baru boleh masuk malam ni. Kita sumpah bohong kerana kita nak satu-satu harta yang bukan hak kita. Kita bohong. Kita sanggup pergi masjid, sanggup pegang Quran, sanggup bersumpah wallahi wabillahi watallahi, sumpah dengan nama Allah, kita kata kita tak buat benda ni, walhal kita buat. Apa nak jadi kepada orang yang macam ni? Ini tajuk dia. Kita baca. Sesungguhnya orang yang suka makan harta orang ataupun suka makan hak orang dengan tidak jalan yang sebenar. Dia ni jenis apa? Jenis hak dia, hak orang hak dia. Jenis macam ni. Hak dia memang hak dia. Hak orang dia mau. Tiada ia peduli apa yang bagi jatuh ke atas dirinya pada masa akan datang. Orang jenis macam ni, dia membujuk lalu, dia melentang patah. Dia kata pi mampus dengan syurga neraka semua. Dia jenis macam tu. Orang kata kat dia, hang gamak. Ni duit ni hang ambil tak betul ni. Itu semua aku tak peduli. Aku janji aku nak benda ni. Jenis manusia macam ni. Dia tak peduli masa akan datang. Di hari akhirat esok, dalam kubur, di padang mahsyar, dalam neraka esok, macam mana nak jadi, dia tak peduli. Asalkan dapat sahaja kepadanya dengan apa jalan sekalipun, puas hati dia. Jenis orang macam ni. Seperti seorang yang sudah dapat ke tangannya wang ataupun barang ataupun apa makanan ataupun apa pakaian ataupun sebagainya dengan jalan pinjam ataupun dengan jalan utang ataupun sebagainya, tiba-tiba dikata telah dibayarnya ataupun telah dipulangkannya. Jenis macam ni. Dia pinjam duit orang, buat bodoh gitu. Dia pinjam duit orang 1,000, dia pinjam duit orang 5,000, dia buat bodoh gitu. Sampai tuan punya duit tu duk tunggu, nak minta segan, nak minta segan. Daripada seminggu sebulan, daripada sebulan setahun, daripada setahun dah 5 tahun. Dia ni lupa dah ke? Satu hari pergi tanya. Dia kata, minta maaf lah. Duit saya pinjam itu bila nak ya? Aku bayar lah Pak. Dia kata lagu tu, la haula wala quwata illa billah. Dia tak pernah bayar. Dan dia tahu dia tak pernah bayar. Bukan dia terlupa, dia tahu dia tak pernah bayar. Tapi dia buat bodoh. Dia kata, aku bayar lah Pak. Kau ni kata, dah, bila hang bayar? Aku bayar lah. Hanya ada buat leceh ni. Dia kata pula begitu. Hanya ada buat leceh macam ni. Padahal dia yang buat leceh. Ni kitab nak abang ni. Dia kata dia dah bayar. Itu pun dia kata telah hilang daripadanya. Dia senang-senang pergi rumah kawan tu, dia pinjam apa satu gergaji ke, dia pinjam apa, dia pergi hilang. Jenis tak ada tanggungjawab. Dia pinjam barang orang, dia tak ada tanggungjawab. Dan barang tu tak tahu dia misplaced, dia tak tahu mana tak tahu. Bila kawan tu duk cari dia, dia kata, aku pun cari tak jumpa dah, hilang dah kot. Dia buat mudah. Jenis orang macam ni. Sampai dia sanggup bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan pegang Quran ataupun sebagainya kerana nak membetulkan bohongnya itu. Itu dia. Dia sampai peringkat apa? Dia kata aku bayar dah ke hang. Kau ni kata tak lagi, bila yang hang bayar? Dia kata aku ingat aku bayar. Tak percaya meh, dia sendiri minta. Tak percaya meh, mana Quran meh aku nak pegang. Aku nak sumpah kata aku bayar dah. La haula wala quwata illa billah. Tuan-tuan, ada tak ada tuan-tuan orang macam ni? Ada. Ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula pekerjaan sumpah bohong yang demikian itu haram dan berdosa besar. Agama abang-abang macam ni punya kerja haram, dosa besar. Dan murka Tuhan akan dia sehabis-habis murka. Ini semua cari penyakit. Tuan-tuan, saya nanti baca hadis dia, tuan-tuan tengok apa kesudahan orang macam ni. Nampak simple. Nampak apa pinjam barang orang tak bagi balik ni. Kita nampak macam simple. Saat lagi tuan-tuan kita baca hadis dia, kita tengok apa kesudahan orang macam ni. Hutang duit orang, buat lupa tak mau bayar. Kita nak tengok saat lagi apa kesudahan orang macam ni. Sebagaimana tersebut dalam Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yamin wa huwa fiha fajir liyaqtati'a biha ma lam ri'in muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan Abdullah bin Mas'ud ni orang hebat. Tadi kita baca hadis tadi, Abdullah bin Abbas, pupu Nabi. Abdullah bin Mas'ud ni, Allahu Akbar tuan-tuan. Mak dia mengandung dia, lalu depan Nabi. Nabi panggil mak dia. Nabi kata, ha mengandung anak lelaki-lelaki. Ni, tak beranak keluar mai lagi. Nabi kata, ha mengandung anak lelaki-lelaki. Esok beranak bawa mai, Nabi kata. Anak-anak betul lelaki-lelaki. Bawa pi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abdullah bin Mas'ud ni. Mak dia bawa pi dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bagi nama dekat dia Abdullah, Nabi kata. Nabi kata bagi nama budak ni Abdullah. Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan, jadikanlah budak ni alim dengan hikmah. Dalam satu riwayat kata, jadikan budak ni satu orang yang alim dengan Alkitab. Satu riwayat lain kata, Nabi kata jadikan budak ni satu orang yang alim dengan takwil kitab. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud akhirnya menjadi apa? Menjadi ulama besar dan satu orang yang alim di dalam Al-Quran. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dan zaman awal pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, dia dilantik menjadi penjaga Baitul Mal. Dia jadi menteri kewangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa bersumpah ia dengan satu sumpah padanya dengan sengaja, tidak dengan sebab lupa ataupun tidak dengan sebab dipaksa, supaya dapat ia dengan sumpahnya itu harta orang lain ataupun hak orang Islam yang lain dengan tidak mengikut jalan syarak, nescaya jumpa dia akan Tuhan dia di hari akhirat esok, hal keadaan Allah Subhanahu wa taala murka, sehabis-habis murka kepada dia. Kalau dia di atas dunia, dia pernah tipu, main harta orang, dia balik menghadap Allah di hari akhirat esok, Allah tak welcome dia, Allah tak mau sambut dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terima dia balik itu dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.